Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini tugasannya adalah untuk mengaplikasikan konsep pergerakan bahan merentasi membran plasma, iaitu projek untuk menghasilkan ataupun pengawetan makanan. Okey, contoh yang saya nak buat kat sini adalah penjerukan betik. Okey, betik jeruk lah. Macam mana kita nak hasilkan jeruk? Contoh yang paling mudah, betik lah kat sini. Okey, so ini adalah buah betik yang belum dikupas. Kemudian kita kupas, buang kulit dan potong dengan potong nipis supaya jumlah luas permukaan perisi padu dia, luas permukaan dia akan menjadi lebih besar supaya proses resapan nanti akan berlaku dengan lebih mudah. Okey, so yang pertama sekali kita akan masukkan betik ni ke dalam bekas. Okey, kemudian bahan lain yang kita perlukan adalah gula, cuka, cuka makan, garam dan juga air. Okey, air kita gunakan untuk melarutkan gula. Okey, so kita nak hasilkan air gula lah, dan kita akan campurkan larutan gula nanti beserta cuka, sedikit cuka ke dalam bekas yang mengandungi betik nanti. Okey. Dan untuk kreativiti masing-masing nanti, mungkin kamu boleh tambah pewarna yang berbeza, atau mungkin kamu boleh tambah asam bor katakan, ataupun mungkin juga kamu boleh hasilkan pengawetan makanan bagi makanan yang lain selain daripada contoh yang saya beri di sini lah. Kalau kita lihat dalam buku, bahan contoh lain yang diberi adalah contohnya dibagi mungkin kita boleh guna kobis, pisang, telur, ikan, ataupun apa juga jenis makanan yang kita rasa kita boleh lakukan pengawetan. Okey, supaya bahan ni akan menjadi tahan lebih lama lah. Okey, cuma syaratnya di sini, kepekatan zat terlarut, kepekatan pelarut ataupun zat terlarut di dalam larutan nanti haruslah tinggi berbanding kepekatan air lah dalam larutan. Supaya larutan yang kita hasilkan adalah larutan hypertonik, dan ini adalah keadaan di mana semua bahan telah dicampur. Dan di sini kalau lihat warna hijau kan. Okey, so kreativiti di sini saya letak pewarna hijau dan juga asam bor lah. Okey, syarat utama untuk konsep pergerakan bahan merentasi membran plasma dalam organisma hidup ni adalah, yang penting larutan yang kita hasilkan untuk kita rendam betik ni sebenarnya, ataupun bahan yang kita jerukkan ni, adalah mesti bersifat hypertonik. Bermaksud zat terlarut di dalam air tersebut haruslah tinggi. So kalau tadi tak bagi pun berapa banyak gula ataupun garam ataupun mungkin cuka yang perlu ditambah, yang perlu dimasukkan. Jadi di sini saya nak kamu fikir sendiri. Kalau hypertonik bermaksud larutan yang pekat. So kalau kamu rasa ingin menghasilkan larutan yang manis supaya garam, gula boleh meresap masuk, so mungkin lebih banyak gula lah. Kalau kamu rasa nak hasilkan larutan yang jeruk, bahan yang diawet tu masin, mungkin lebih banyak garam. Kalau rasa masam, mungkin perlu lebih banyak cuka. Okey, so konsep dia larutan mesti hypertonik. So zat terlarut dalam larutan haruslah tinggi berbanding dalam sel. Ini bermaksud kepekatan air yang ada di luar sel ni, di luar betik ni sebenarnya haruslah rendah. Bila zat terlarut tinggi, air adalah kurang pekat. So bermaksud air daripada dalam sel atau betik contohnya kat sini akan meresap keluar secara osmosis, dan akhirnya nanti pengawetan berlakulah kerana sel ni akan kehilangan air. Okey, dan nanti akan berlaku setelah air disingkirkan, mungkin zat terlarut yang ada di dalam larutan ni akan meresap masuk ke dalam sel secara pengangkutan aktif ataupun mungkin resapan berbantu, bergantung kepada apa jenis bahan yang kita gunakan untuk melakukan pengawetan ini. Okey. Selamat mencuba. Okey, dan hasil kita tadi kita biarkan selama 2 atau 3 hari. Larutan hypertonik bermaksud sama ada larutan gula pekat
garam pekat ataupun mungkin juga mengandungi banyak cuka lah.